Yang mana isap okok tu, puasa lah isap okok 2-3 hari sebelum datang. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Aku Fakin Tokai. Welcome to my channel. Kita sembang santai cerita tentang tentera. Video kali ini dibawa oleh KD LeQ FFGH30. KD LeQ ni merupakan kapal tercanggih dalam armada TLDM. Yang aku pakai sekarang ni t-shirt Cenderahati KD LeQ. Kat depan dia ada tulis Royal Malaysian Navy. Dekat lengan kanan ada ensign TLDM. Belakang ada bayang-bayang KD LeQ dan juga bendera Malaysia dalam hitam putih. Kepada yang berminat nak membeli t-shirt ni, link aku ada sertakan dekat bawah. Ataupun boleh pergi ke Facebook KD LeQ FFGH30. Di Facebook KD LeQ ni ada bermacam aktiviti kapal yang dia kongsikan. Termasuk juga barang-barang cenderahati yang dijual. Anda boleh beli melalui Facebook ataupun link yang aku bagi dekat bawah ni. Tapi dalam video kali ni aku bukan nak cerita pasal KD LeQ. KD LeQ ni aku boleh cerita dalam video akan datang lah. Memandangkan proses pemilihan prajurit muda TLDM telah bermula, jadi dalam video kali ini aku nak kongsikan apa yang calon-calon akan tempuhi sepanjang pemilihan awal yang berlangsung ni. Kepada calon-calon yang terpilih untuk menghadiri pemilihan tu, aku harap benda ni bermanfaat pada korang lah. Kepada yang dah pergi sebelum tengok video ni, terlepaslah sedikit kelebihan nak tahu apa yang akan dilalui waktu proses pemilihan tersebut. Kepada yang tertanya-tanya siapa yang terpilih untuk menghadiri pemilihan tersebut. Okey, sekarang ni iklan-iklan pemilihan dah dikeluarkan lama dulu. Tahun lepas lagi melalui Facebook TLDM, Facebook Kementerian Pertahanan, Facebook Angkatan Tentera Malaysia dan juga laman web TLDM dan sebagainya dah iklankan link untuk memohon masuk prajurit muda. Jadi yang mana apply tu melalui online telah dipanggil lah untuk menghadiri pemilihan. Memandangkan pandemik COVID dan juga teknologi sekarang, jadi dah tak macam dulu lah. Dulu iklan orang pergi secara walk-in. Yang mana berminat bawa dokumen semua pergi redah je. Tapi sekarang tak macam tu. Sekarang apply online, yang terpilih akan terima email bagi butir-butir. Jadi, korang follow arahan yang terdapat dalam email tersebut dan hadir di tempat pemilihan masing-masing. Pemilihan dibuat di seluruh negara pada tarikh yang berbeza kan. Jadi, ada zon masing-masing lah. Yang utara, yang Lembah Kelang, yang selatan, yang Sabah Sarawak, dia ada tempat dia masing-masing. Proses pemilihan prajurit muda ni mengambil masa 3-4 hari juga kalau aku tengok iklan tu. Jadi, kepada yang terpilih, apa yang korang akan lalui sepanjang tempoh 3 atau 4 hari ni? Yang pertama sekali, hari pertama adalah persiapan dokumen. Dia akan minta korang susun dokumen apa yang dia bagi tahu, dia suruh buat lagi satu kali pemeriksaan sendiri dokumen-dokumen yang dia nak. Biasanya dokumen apa yang dia nak? Kad pengenalan, salinan surat beranak, salinan sijil berhenti sekolah, salinan keputusan peperiksaan. Dalam email tu pun ada minta kita pergi buat X-ray kena bawa. Jadi dokumen-dokumen ni kena bawa dan susun ikut dia punya susunan. Jadi hari pertama biasanya lebih kepada dokumentasi. Di tiap-tiap pusat pemilihan mungkin beribu-ribu orang yang nak pergi tau. Jadi hari pertama tu untuk susun dokumen saja cukup. Kemudian hari kedua akan berjalan ujian kecergasan. Apa ujian-ujian yang akan dibuat pada hari ujian kecergasan? Aku ada berhubung dengan pegawai yang biasa terlibat dengan pemilihan ni. Dia beritahu aku sekarang ni pemilihan daripada segi kecergasan ni banyak benda yang dah tak dibuat macam dulu. Dia ada maklumkan kepada aku ujian-ujian yang masih dikekalkan adalah antaranya ujian larian 2.4 km. Ujian larian 2.4 km ni memang ujian biasa dalam tentera. Dia ikut umur tertentu kena habis dalam tempoh tertentu. Okey, 2.4 ni untuk umur rekrut ni kena bawah 12 minit. Tapi sebenarnya 12 minit tu terlalu lama. Waktu zaman aku kadet dulu, aku boleh buat 7 minit macam tu untuk
2.4 km. Jadi korang kena target somewhere around that timing. Okay? Sebab apa? Orang ramai, competition tinggi, takkan kita nak buat 12 cukup-cukup makan. Maksud aku bawah 12 cukup-cukup makan. Kena go for the fastest time. Okay? Kemudian ujian yang biasa iaitu push up. Push up ke, pumping ke, sokongan hadapan ke. Berapa kena buat? Okay, jangan kira berapa. Buat sebanyak yang mungkin. Seterusnya sit up. Sit up. Bangunlah, bangkit tubi bahasa Melayu kan. Ni pun sama, cuba buat sebanyak yang mungkin. Jangan cuba tanya berapa kena buat. Memang ada satu level lulus kan. Tapi bila ramai-ramai pemilihan, kenapa kita nak buat sekadar cukup? Competition ni, competition. Kita berebut nak masuk dalam tentera, semua kena bagi yang terbaik. Cuba buat yang paling banyak korang boleh buat. Supaya bila nak bandingkan orang untuk buat pemilihan, dia tengok engkau banyak, engkau boleh buat sikit. Nak pilih siapa? Mestilah nak pilih orang yang boleh buat lebih baik. Adalah 2-3 lagi ujian lain bab kecergasan ni, tapi yang penting larian, push up dengan sit up. Pada hari seterusnya, hari ketiga adalah peringkat paling penting, iaitu pemeriksaan kesihatan. Di sini aku nak ingatkan, pemeriksaan kesihatan tiap-tiap individu memang mengambil masa yang lama. Tapi sebenarnya orang dah berkurangan. Hari pertama dokumen dah ada orang sangkut. Hari kedua ujian kecergasan dah ada orang sangkut. Jadi by the time sampai kepada hari ketiga ataupun pada peringkat ketiga iaitu ujian kesihatan, orang dah berkurang. Tapi proses tu tetap mengambil masa, terutamanya ujian kesihatan ni. Doktor-doktor tentera akan buat pemeriksaan yang ketat. Sebab ujian kesihatan ni bergantung kepada doktor lah. Kalau benda yang dah kita tak boleh buat apa-apa, tak boleh tolong, tak boleh cakap apa-apa lah. Kalau benda tu tak diterima untuk masuk dalam tentera, rabun warna contohnya, tangan tak boleh lurus, tapak kaki flat, itu aku tak boleh cakap apa-apa. Tapi aku nak nasihatkan, bab ujian kesihatan ni, pastikan korang kemas. Kuku potong, yang mana ada misai bulu hidung tu, bagi nampak kemas. Bila dengan doktor ni, kau tunjuk kuku panjang apa semua ni, tak mencerminkan kebersihan. Itu dah menunjukkan kau ni orang yang macam mana. Apa yang diperiksa waktu ujian kesihatan ni? Ketinggian, berat, BMI, benda-benda yang aku sebut tadi, tangan lurus, kaki, tapak kaki, akan ambil pernafasan, ada ujian darah, dia cucuk sikit, ada ujian yang result dia boleh dapat dalam tempoh yang singkat, ada yang tunggu ujian lab. Jadi untuk ujian kesihatan ni, yang mana isap okok tu, puasalah isap okok 2-3 hari sebelum datang pemilihan. Nanti buat alasan isap gudang garam pula ada kandungan dalam air kencing kan. Tidur yang secukupnya, jangan malam pemilihan tu tidur lewat. Sebab apa? Bila kita tidur lewat, jantung kita tak cukup rehat. Esok kita bila ada ujian, blood pressure kita akan tunjuk denyutan yang luar biasa sikit. Sebab tak cukup rehat, recovery kita tak cukup. Benda-benda ni semua bila doktor bandingkan, yang terbaik akan terpilih. Benda yang di dalam kawalan kita, isap rokok, tidur awal tu, kita jagalah. Okey, part 3 dah habis ujian kesihatan. Part keempat, dia ada ujian bertulis. Ujian bertulis ni biasanya dia tanya pasal pengetahuan am, pengetahuan ketenteraan. Jadi bacalah isu-isu semasa ketenteraan kan. Juga ada ujian kepimpinan, ujian public speaking. Ujian public speaking aku pernah udah sebelum ni, mungkin dia panggil kau ke depan menyanyi ke, bercakap tentang satu topik umum. Untuk ujian kepimpinan mungkin dia suruh kau organize ramai-ramai tu kan, bagi ikut kumpulan, dia bagi tugas berkumpulan, dia tengoklah ujian kepimpinan. 4 perkara ni yang akan berlaku kepada calon-calon yang hadir pemilihan prajurit muda. Aku ulang balik. 1, dokumentasi. Pastikan dokumen yang disenaraikan dalam panggilan pemilihan tu korang siapkan betul-betul. Yang kedua, ujian kecergasan. Siapkan diri korang untuk hadir ujian kecergasan. Ketiga, ujian kesihatan. Dan yang keempat, ujian pengetahuan am, bertulis dan ujian kepimpinan lah. Dia sekaligus untuk hari keempat. Jadi buat persiapan sewajarnya untuk keempat-empat kriteria yang akan diuji. Jadi aku harap video kali ini dapat membantu kepada calon-calon yang akan hadir pemilihan prajurit muda untuk tahun ini. Dan kepada yang berminat untuk memiliki t-shirt Cenderahati KDLQ,
ataupun cenderahati lain boleh beli melalui link dekat bawah ataupun di Facebook KD Lekiu FFGH30. Banyak lagi cenderahati lain, t-shirt lain, macam cawan, cap, adalah macam-macam lagi. Boleh cek dekat dia punya Facebook untuk cenderahati lain. Sampai di sini saja video aku kali ini. Kepada yang minat konten ketenteraan boleh subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.